3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nombor 1, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Kita menggunakan sebuah buku yang bertajuk Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Tajuk buku yang panjang tu. Dikarang oleh Syekh Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Kubaisi hafizahullah dan diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Hairun Nizam bin Man Husain hafizahullah. Nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Dalam buku ni ada 40 amalan yang Nabi bongkarkan rahsianya. Amalan-amalan ini ada yang ambil masa 20 minit, ada yang ambil masa 2 jam, ada yang ambil masa 1 minit, ada yang 10 saat dan ada yang 5 saat, ada yang 2 saat sahaja. Masya Allah. Nah, dan kita dah sampai pada amalan yang ke-38, hadis yang ke-38 yang beritahu kepada kita rupa-rupanya dalam hidup kita ini setiap benda yang susah, yang paling kecil dalam hidup kita, kesusahan itu, kesemuanya rupa-rupanya mengampunkan dosa kita ataupun memadamkan pahala-pahala kita. Memadamkan pahala-pahala kita. Apa sahaja. Sekecil-kecil benda. Contoh, kita singgah kedai nak cari donat yang memang kita suka di satu kedai. Kemudian di kedai kuih itu banyak kuih. Bila kita sampai tu, kuih donat tu yang tak ada. Bukannya masalah besar pun. Kuih lain ada 3-14 jenis lagi kuih lain. Benda kecil je. Tapi sekecil itu pun rupa-rupanya digantikan oleh Allah kalau kita redha, tidak memaki hamun qada dan qadar, tidak menyalahkan Allah, tidak membentak, kita redha, sabar, maka yang tu juga adalah untuk mengampunkan dosa kita. Allah sedang memadamkan dosa kita. Apa sahaja. Tuan-tuan bayangkanlah sekecil-kecil perkara dalam kehidupan ni, kesemuanya yang kita tak suka, yang datang sebagai ujian, maka yang tu adalah untuk mengkafarahkan dosa-dosa kita yang telah lalu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda,
tidak ada yang menimpa seseorang Muslim apa sahaja, kepenatan, sakit, runsing, sedih, mudarat, penderitaan, sampailah benda yang paling kecil, kata Rasulullah, duri yang terkena sikit saja, melainkan kesemua ujian tadi, Allah menutupkan disebabkan musibah-musibah itu, Allah memadamkan disebabkan musibah-musibah itu akan kesilapan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan nak sebut kat saya apa, tuan-tuan? Benda apa yang tuan-tuan nak sebut? Daripada sekecil-kecil musibah, sampailah musibah kematian anak, aksiden, sakit, macam-macam lah. Macam-macam lagi ujian yang Allah bagi. Semua tu, ketahuilah umat Rasulullah yang dirahmati Allah sekalian, ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia datang daripada Allah. Kita sakit sesemua sikit ke kita, maka semua tu datang dari Allah. Yang ni tuan-tuan, bila saya dan kita semua umat Rasulullah, bila kita faham, kadang kita makan tengah hari tadi, ada sekali tergigit lidah sekali, itu juga daripada Allah. Dan ketahuilah ketika itu bila kita sabar, astagfirullah, sabar, maka Allah Ta'ala memadamkan dosa kita yang telah lalu. Tiap-tiap hari tuan-tuan ada banyak benda yang Allah uji kita, macam-macam, kecil-kecil je. Ada yang kecil, ada yang berskala besar, kadang-kala berskala besar. Ketahuilah, daripada sekecil-kecil benda, kita tersepak batu sikit je, luka, tak sakit sangat pun, tapi dia tertinggal luka. Macam goresan halus saja. Goresan halus, luka itu juga daripada Allah. Itu je Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami berita-berita gembira ni, supaya tuan-tuan, apatah lagi kita yang diuji dengan ujian yang besar seperti dapat anak yang sindrom Down, dapat anak 2 orang, 3 orang yang autism. Allah, yang tu ujian yang besar. Ujian yang besar, kan? Ada seorang kenalan saya, anak dia macam lumpuh daripada lahir. Sampai hari ni umur 3-4 tahun macam tu keadaan. Sampai umur berapa tu nak kena bela tu? Adakah ada rawatan nanti dia akan pulih? Tak? Dia akan kekal macam tu. Sekarang boleh dukung lagi. Satu masa dia umur 18, dia akan terlantar di situ, mandi pun kita, buang air besar, buang air kecil, basuh air besar kecil, dia pun kita juga sampai umur berapa. Subhanallah, itu ujian yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah, daripada sekecil-kecil ujian di atas alam ini, daripada sebesar zarrah punya ujian, kesemua itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengetahuan Allah. Dan Allah sedang memerhatikan apa yang kita nak sebut bila terima ujian tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ujian adalah tanda kasih Allah. Maksudnya ustaz, kalau satu orang tu dia tidak diuji, kaya pun kaya, sihat pun sihat, masyhur pun masyhur, pegang jawatan tinggi pun pegang jawatan tinggi, tak ada masalah apa pun hidup dia. Adakah orang tu jauh daripada rahmat Allah? Ya. Itu petanda orang itu jauh daripada rahmat Allah. Ingat, kalau seseorang tu tidak diuji Allah, kita tak minta Allah Ta'ala uji kita, wahai Allah ujilah aku, ujilah aku, kita tak minta. Tetapi ingat, ketika mana Allah tidak menguji seseorang langsung, tak ada langsung. Duit ada, harta ada, pangkat ada, masyhur pun dia, umur panjang, fikir nak dunia, fikir gila nak dunia, nak berebut lagi. Hati-hati. Yang ini tanda Allah tidak melihat kamu. Ini tanda Allah tidak melihat kamu. Ahli keluarga buat maksiat tak heran. Anak cucu tak solat, anak cucu tak tutup aurat, tak kisah pun. Dia dengan pangkat dia, dengan kemasyhuran dia, dengan kekayaan dia, semua Tuhan bagi. Dengan umur panjang dia. Allah sedang berpaling daripada kamu. Hak ni musibah yang paling besar sekali di atas muka bumi ni.
Adakah bermaksud orang yang paling banyak diuji oleh Allah atas muka bumi ini maksudnya orang yang paling hebat? Ya. Ya. Itu kaedah. Maksudnya, Ustaz, para Nabi dan Rasul? Ya, para Nabi dan Rasul. Sebab tu kalau kita sebut ujian Nabi dengan Rasul, kita sebut ujian Nabi dengan Rasul, satu ujian cukup untuk tidak dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk di kalangan umat mereka. Tak ditandingi. Ujian. Mana Rasul? Mana-mana Rasul tuan-tuan pilih. Mana-mana Rasul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berat ujian di atas muka bumi Allah. Ketika Nabi diuji oleh Allah, yatim kan, kemudian umur 6 tahun hilang ibu pula kan. Begitulah sampai seterusnya. Okey, kita nak baca satu lagi hadis, iaitu hadis yang ke-39. Esok pagi insya-Allah kita baca hadis penutup kepada kitab ini. Kita akan baca sekarang ni satu lagi hadis yang sangat menarik. Hadis tadi pun sangat menarik, seronok kita baca. Nah, hadis tadi apa saja benda susah, tuan-tuan terketuk tangan tuan-tuan. Sekali terketuk sakit. Saat je, 15-20 saat je sakit Itu daripada Allah. Di dalam pengetahuan Allah, Allah yang takdirkan begitu dan Allah sedang melihat tindakan kita. Benda ni untuk saya, terutamanya untuk kita semua, supaya kita senang. Bila Allah uji, kita tahu ni daripada Allah ni. Dan kena sabar. InsyaAllah. Hadis ke-39 ialah kelebihan seseorang Muslim bercucuk tanam. Pahala ni untuk orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Apa tuan-tuan? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahul Bukhari. Tuan-tuan tahu apa dia? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang Muslim yang tanam satu pokok apa sahaja yang bermanfaat, sama ada daripada batangnya atau airnya atau buahnya atau daunnya atau dahannya atau batangnya atau apa teduhannya, lalu burung atau manusia atau binatang ternakan makan daripada makanan tanaman tersebut, melainkan itu adalah sedekah kepada orang itu. Kita tanam satu pokok, tuan-tuan. Pokok itu tiap-tiap hari 20-30 orang berteduh di bawah pokok itu. Selama manusia berteduh di bawah pokok itu, orang yang tanam tu, si Muslim ataupun Muslimah yang tanam itu, dia dapat masuk pahala. Masya Allah. Dia tanam 2 buah pokok. Pokok cermai ke sebagai contoh, pokok rambutan ke, manggis ke, langsat ke, dukung ke, pokok buah star ke, buah stoi ke. Jutaan semut duk ambil manfaat daripada manisan buah tu. Dia semut makan tak habis tuan-tuan. Dia duk ambil manisan. Subhanallah, subhanallah. Pokok rambutan, pokok manggis. Jutaan semut duk ambil manfaat kan. Manggis kan banyak semut hitam duduk dalam kelopak atas tu. Dia duduk berteduh. Sama ada dia berteduh ataupun dia makan daripada manis. Dia makan sikit-sikit je manis tu dapat manfaat. Manis yang keluar. Nabi kata, illa kana lahu bihi sadaqah. Dikira oleh Allah dia sedang bersedekah. Walaupun binatang, Ustaz, walaupun binatang yang ambil manfaat daripada tu. Tak pernah dengar, Ustaz. Ni nak suruh dengar lah ni. Sebab tu ini ilmu. Sebab itu ini rahsia daripada Rasulullah. Nabi membongkarkan rahsia. Allah menciptakan alam. Allah hantar utusan, satu orang utusan, Rasulullah, nak bagi tahu benda apa Allah suka, benda apa Allah tak suka. Benda apa dosa, benda apa pahala. Maka utusan Allah itu bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita apa-apa manfaat yang diperolehi oleh manusia ataupun binatang daripada pokok yang kita tanam, maka itu dikira sebagai sedekah. Ada kala orang tanam padi, ada tahun tikus main makan. Habis padi dia tahun tu.
Tapi kalau dia orang beriman dan berilmu, dia beriman dan berilmu, Allah takdirkan benda ni dan benda ni dikau sedekah pada kita, aku redha. Aku redha dengan Allah. No? Selepas tahun depan, Allah Ta'ala gandakan semua insya-Allah tanaman dia. Sebab dia redha dan dia reti ilmu. Kenapa Allah memilih untuk menguji dia. No? Dan Allah tak akan menguji kecuali mengikut kadar kemampuan kita. Ikut kadar kemampuan kita. Itulah datang ujian Allah yang sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Maka bila Allah uji, ketahuilah ujian yang datang kepada saya, kepada tuan-tuan itu adalah berdasarkan kapasiti kemampuan yang ada dalam diri tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan, insyaAllah. Yang tu sahaja untuk malam ni. Semoga ia memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Semoga ilmu ni menjadi manfaat, ilmu yang bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan semua yang mendengar pada malam ni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, terimalah semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kami lakukan. InsyaAllah kita jumpa pada pagi esok. Penutup kepada pembacaan kitab ni, kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat semua daripada pembacaan kitab ni awal sampai habis ilmu yang bermanfaat, yang boleh membimbing kami untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tetapi tidak direbut oleh manusia, namun pada hari